Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Kifayatul Akhyar, dalam mensyarahkan kitab Matan Abi Suja'. Dan kita telah sampai nama-nama Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hari ini kita akan ambil topik yang pendek-pendek katakan, kecuali topik yang ketiga. Disebut kat sini dia kata jumlah rakaat salat wajib wa raka'atus salawatil mafruḍah 17 rakaatan. Dan jumlah bilangan rakaat salat fardu itu sebanyak 17, kecuali jika dikasarkan. Kalau dikasarkan akan berkurangan, mati Allah akan berkurangan sebanyak 6 lagi, maknanya tinggal 11 sajalah. Zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isyak 2, subuh 2. So akan berkurangan 6. So daripada 17 tolak 6 tinggal lagi 11 rakaat. Maka mati Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang daripada jumlah 17 rakaat kecuali dia musafir. Kecuali dia musafir. Bab berkaitan dengan salat jamaah ni mungkin kita ambil kemudian nama Allah. Tapi di sini Imam Abi Suja' rahimahullahu taala, imam muallif kitab Kifayatul Akhyar, dia yang tulis Imam Taqiyuddin ini, dia kata nama Allah ini berlaku untuk salat saat mukim dan bukan pada hari Jumaat, dan bukan pada hari Jumaat. Mana salat Jumaat dia tak masuk dalam kiraan 17 hari. Jika pada hari Jumaat, maka jumlahnya dikurangkan 2 rakaat lah. Kalau hari Jumaat, sebab kita salat Jumaat, maka tinggal 15. Jika dikasarkan, maka dikurangi 6 rakaat. Dikurangi 6 rakaat, di mana jadi 11. So perkataan 17 rakaat sampai akhirnya dapat diketahui dengan pengawatan, dan hal itu tidak berkaitan dengan banyak manfaat. Wallahu a'lam. Jadi bilangan rakaat ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala ditentukan oleh syarak. Kita tak boleh tukar tambah. Barang siapa yang menambah bilangan rakaat yang wajib itu, sesungguhnya dia telah menyanggahi syariat Islam. Telah menjaga syariat. Ataupun yang dipanggil mati Allah bid'ah yang menyesatkan jika menambah bilangan. Dia tak boleh hukum menambah rakaat salat dengan sengaja dianggap batal sembahyang keseluruhannya. Sama juga macam tawaf, tawaf 7 pusingan, tapi alang-alang tengok kosong ni, tambah lagi lah, kan? Terus batal. Dia tambah aja satu lagi tawaf, satu lagi pusingan, jadikan 8 ke, jadikan 10 ke, terus amalan tawaf, di tawaf umrah dia atau tawaf hajinya tadi batal. So dia kena buat daripada awal dengan niat yang baru, kan? Niat yang baru maknanya niat untuk tawaf semula, tawaf umrah baru, tawaf haji baru, kan? Jadi apa-apa bilangan yang telah ditetapkan oleh syarak, kita kata ada yang wajib kita ikut. Ada bilangan yang kita kata yang Nabi dah sebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka sunnahnya memang kena ikut bilangan yang disebut. Kalau boleh jangan lebih daripada bilangan yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala, topik yang berikutnya ialah kata Imam Abi Suja' ialah wa man ajiza 'anil qiyam fil fariḍah
salla jalisan fa in ajiza 'anil julusi salla muttaji'an. Siapa yang tidak mampu untuk berdiri dalam solat fardu, maka ia boleh solat duduk. Kalau siapa, dan jika tidak mampu untuk duduk, maka dia boleh salat dalam keadaan berbaring. Apabila seorang itu tidak sanggup berdiri untuk melakukan solat fardu, maka ia boleh salat dengan duduk dan pahalanya tidak berkurang kerana memiliki uzur. Rasulullah SAW berkata kepada Imran bin Husain, salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'ida fa in lam tastati' fa 'ala jam. Salatlah dengan berdiri, jika kamu tidak mampu maka dengan duduk, jika tidak mampu maka dengan berbaring di sisi tubuhmu. Wallahu a'lam. Dan juga hadis riwayat Imam Nasa'i, fa in lam tastati' fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jika kamu tidak mampu maka dengan berbaring. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuatu yang dengan kadar kemampuannya. Berkaitan dengan solat fardu sahaja, itu dalam hati Allah dia meletakkan perkataan ajiza. Ada maknanya jika tidak mampu. Jika tidak mampu. Tetapi kalau solat sunat tidak ada masalah. Mampu ke tak mampu ke boleh dalam keadaan duduk sahaja. Ada dalam keadaan duduk. Janganlah ustaz kalau bareng boleh tak sembahyang sunat tu melampau lah. Kecuali orang tu uzur, katakan. Tapi kalau sembahyang sunat, kita kata dia nak sembahyang duduk, boleh, tak ada masalah untuk sembahyang sunat. Tapi solat fardu mati Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh melakukan duduk ataupun sewaktu dengannya kecuali jika ada keuzuran. Maka tuan-tuan mati Allah, di sini perbincangan ulama itu lebih panjang, katakan. Kerana melihat kepada pertama sekali, jika kemampuan itu kat part mana. Ada setengah, ada sebagian ada ulama dia kata tak semestinya daripada awal sampai akhir salat dia kena sembahyang dalam keadaan duduk. Maksudnya apa? Kalau dia mampu berdiri, cuma dia tak mampu untuk sujud di bawah, maka hanya time sujud saja dia duduk di atas kursi ataupun dia duduk di bawah, misalkan duduk. Tetapi kalau kita kata, misal kata dia sembahyang duduk di bawah, mutarabbi'an, duduk macam tuan-tuan duduk ni sekarang ni, dia mampu tak untuk sujud? Mampu. Kalau boleh, wajib dia sujud macam biasa. Kalau dia sembahyang duduk atas kursi, dia mampu tak berdiri? Boleh berdiri ustaz, dia katakan. Wajib dia berdiri. Dia wajib dia berdiri. Time dia nak sujud kan, baru dia duduk atas kursi. Rukuk boleh tak? Rukuk boleh ustaz, dia katakan. Maka dia duduk di atas, dia kena berdiri dulu dan rukuk macam biasa. Time sujud je, dia boleh duduk di atas kerusi. Bukan maknanya dia tak boleh rukuk ataupun dia tak boleh sujud, dia duduk daripada awal sampai akhir. Jika dia duduk atas kursi lah, bergantung pada keadaan. Kalau dia duduk bawah, kita rasa memang sukar untuk dia nak bangun. Tapi kalau duduk di atas kursi, kita katakan maknanya lebih mudah untuk dia berdiri, katakan. Ataupun rukuk. Kalau tak mampu nak rukuk ustaz, dia katakan dengan sujud, berdiri boleh tak? Boleh. Kalau berdiri boleh ustaz, tapi sekejap, maka kena berdiri sekejap. Paling tidak ketika takbiratul ihram. So bukan maknanya daripada awal sampai akhir dia kena duduk. So semuanya bergantung kepada kemampuan. Sebab tu tadi bila dia duduk, sembahyang duduk seperti mana tuan-tuan ni katakan, kalau bila dia mampu untuk rukuk, dia mampu untuk sujud seperti mana orang lain sujud, dia tak buat, maka salatnya tidak sah. Kerana keringanan untuk tidak buat sujud itu dipindahkan kepada isyarat atas dasar ketidakmampuan dia. Maknanya ma'juz ataupun ada keuzuran di situ, ma'dzur. Tapi dia tak ada keuzuran, dia boleh buat.
cuma dia tak buat. Nah, bila dia tak buat, benda tu wajib, rukun dalam solat, dan menyebabkan solatnya tidak sah. Waliyazbillah. Jadi tuan-tuan macam Allah, sebab ramai, kadang-kadang ramai apa ni, saya ingat lagi Syekh kami dulu masih belajar dekat dalam Masjid Nabawi, dia tegaskan, dia kata falyattaqillaha, orang-orang yang datang masuk masjid, kata Masjid Nabawi ni, khususnya Masjid Nabawi ketika tu datang Masjid Nabawi, ambil kursi kat Masjid Nabawi, kan ada kursi-kursi yang lipat macam kat belakang tu kan, katakan kursi lipat tu, bawa semayang, berdiri, semayang duduk terus, sedang dia mampu. Hendaklah orang-orang ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mampu berdiri, dia terus duduk, maka di situ dah berlaku kesilapan, berlaku salah, kerana dia duduk sedang dia mampu untuk berdiri. So kat situ kita yang tahu adalah diri kita sendiri. Orang lain tak boleh judge. Orang lain tak boleh judge, katakan apa tengok badan sihat je tak boleh berdiri, macam mana. Kita tak tahu, jangan judge kita. Cuma saya boleh bagi secara umum, tuan-tuan yang menilai diri sendiri, yang menilai keadaan dia mampu berdiri ataupun tidak, mampu rukuk tak mampu, sujud boleh tak sujud, katakan. Kalau kata tak mampu betul, katakan, maknanya tuan-tuan bertanggungjawab lah, di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila duduk macam Allah Subhanahu wa taala, kalau dia duduk semayang duduk seperti mana yang tuan duduk ni, tak ada isu sangat, maknanya dia duduklah atas lain yang ada kan. Tapi kalau isunya berkaitan dengan kerusi, ada yang kerusi ni dia duduk letak di belakang garisan, di belakang garisan. Sebab apa? Sebab dia kata kaki dia letak atas garisan, nak sama dengan orang yang lain. Bila sebenarnya tidak begitu. Jika dia nak semayang dia dalam saf, tengah-tengah khususnya, kursi itu mesti diletak di atas garisan kakinya. Kalau tidak, menurut Allah, dia mengganggu orang yang belakang nak salat, dan yang belakang akan kosonglah bahagian tu, maknanya menyebabkan putusnya saf. Menyebabkan saf yang di belakang putus, katakan. Yang sepatutnya ialah dia kena letak kursi itu, kaki kursi itu di atas line yang ada. Kecuali dia semayang tepi, kiri dan kanan, dekat dinding ataupun dekat tiang macam ni kan, tiang dia semayang kat situ, so belakang dia tak ganggu, so tak apa. Tidak mengapa untuk dia letakkan kursi itu di belakang dan kakinya letakkan atas garisan. Jadi kalau dia duduk semayang tengah-tengah, belakang ada saf, kata, jadi sebaik-baiknya diletakkan kursinya tadi di atas garisan supaya tidak mengganggu orang yang di belakang. Wallahu a'lam. Adapun di sudut pahala, ada yang semayang berdiri dengan yang semayang duduk, mengikut kata Imam Taqiyuddin rahimahullahu taala, apabila salat itu dilakukan dalam keadaan duduk dan ada keuzuran, maka pahalanya tidak berkurang. Pahalanya tidak berkurang disebabkan uzur. Itu pandangan dia lah. Kita ada pandangan Imam Taqiyuddin rahimahullahu taala, kerana disebabkan keuzuran dia. Kalau kita semayang sunat, kita boleh berdiri. Kita semayang sunat duduk, maka tak sama pahalanya kalau dilakukan dalam keadaan berdiri. Itu beza. Jadi kalau dia berlakukan dalam keadaan uzur, maka mengikut pandangan Imam Taqiyuddin ini, kita kata dia dikira pahalanya sama dia, kerana orang itu ada keuzuran, sama macam semayang dia dalam keadaan biasa.
Wallahu a'lam. Jadi dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, dia kata, "Idza amartukum bi amrin fa'tu bihi mastata'tum." Jika aku menyuruh kamu membuat satu perkara, maka datanglah, buatlah, katakan, laksanakanlah sesuai kemampuan kalian. Sesuai kemampuan kalian ini kita kena mengikut syarak. Bukan benda yang wajib, katakan. Dalam lantaran yang wajib itu, kita contohlah, orang jangan salah faham berkaitan dengan hadis ni. Dia faham, oh Nabi kata ikut mampu kita nak buat. Oh solat 5 waktu, tak mampu buat 5 waktu, dia buat 3 waktu je. Itu je yang dia mampu. Itu pemahaman yang salah. Itu pemahaman yang salah. Kemampuan yang disebut kat sini ialah melihat kepada syarak juga. Kalau benda wajib macam Allah Subhanahu wa taala, tak boleh kurang, tak boleh kurang. Sebagai orang Islam wajib dia sembahyang 5 waktu saja, rukun. Tetapi di sana ada yang dipanggil al-istita'ah, mengikut kemampuan. Maknanya dia tak boleh berdiri, dia boleh sembahyang duduk. Tak boleh duduk, dia boleh sembahyang baring ataupun mengiring ataupun sewaktu dengan itu. Itu maksud kemampuan. Macam kita naik kapal terbang kan, katakan naik kapal terbang, boleh timbul isu, ada kat dalam laman sosial, dia kata naik kapal terbang, tak menghadap semayang, tak menghadap kiblat, kemudian kena qada ataupun tidak. Apabila dah sampai dekat dekat bawah, katakan sampai dekat bawah, dan landing dekat airport ke mana, macam mana, katakan di situ perbahasan memang ada khilaf di sisi ulama. Tak payahlah nak tegang urat dalam sosial ni, katakan benda tu khilaf, katakan mazhab Syafi'i memang dia kata tak cukup syarat kalau semayang tadi tak menghadap kiblat, tapi dia wajib semayang ketika itu. Kalau orang semayang misalnya kata wuduk tak ada Ustaz, tapi dah masuk waktu, nak cari wuduk nak tayamum semua tak boleh, semayang tak? Kena semayang, wajib dia semayang. Wajib dia semayang. Kecuali dia rasa dia rasa sempat, mana keyakinan dia ataupun tahap keyakinan dia lebih daripada 50%, bahawa akan sempat sampai untuk dia berwuduk macam biasa ataupun dia solat macam biasa. Tapi kalau kita kata kita naik kapal terbang, ada 6 jam lagi perjalanan, 5 jam daripada perjalanan, wajib dia semayang ketika itu, walaupun dia tak ada wuduk, sebab air tak ada ataupun tayamum tak boleh, tak ada benda untuk ditayamum, ataupun macam Allah Subhanahu wa taala, dia kita kata air ada, dia boleh tak wuduk tetapi tak boleh nak menghadap kiblat, katakan. Sebab dua-dua tu adalah syarat. Mana bila kata tak cukup syarat macam Allah Subhanahu wa taala, di situ dia kena wajib juga salat macam mana sekalipun, macam biasa. Kalau dia boleh sembahyang duduk, dia sembahyang duduk. Kalau kita disebabkan tak mampu untuk disolat dalam keadaan berdiri, dan kemudian macam Allah bila sampai dekat Malaysia, sampai dekat airport ataupun dekat rumah ke, dia kena qada. Dia kena qada balik solat tersebut. Itu mazhab Syafi'i lah, katakan. Adapun mazhab lain tak perlu. Mazhab lain contoh mazhab Hanbali dan sebagainya, dia kata tak perlu diqada. Wallahu a'lam. Okey. Baik. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, topik yang panjang sikit pada pagi ini ialah berkaitan dengan sujud sahwi. Berkaitan dengan sujud sahwi. Sebelum itu ada sikit masalah di sini, dia katakan apabila ia sanggup berdiri, namun apabila dalam solat sendirian, namun apabila solat berjemaah dia duduk pada sebahagian solat, Imam Syafi'i menyatakan bahawa menyatakan boleh kedua-duanya. Yang pertama lebih utama kerana menjaga rukun. Qadhi Husain dan kedua muridnya Baghawi dan Mutawalli berpendapat rahimahullah taala seperti ini. Ini yang lebih sahih, katakan. Bagi mereka berkata seandainya
Ia boleh berdiri saat membaca Al-Fatihah sedangkan dia tidak mampu membaca surah, maka yang utama hendaknya ia berdiri ketika membaca Al-Fatihah sahaja. Tak. So mengikut kemampuan. Ikut kemampuan itu. Tak. Kalau kita kata dia mampu berdiri saat baca Fatihah saja, dia kena berdiri ya. Itu Ustaz, saya tak boleh berdiri lama. Boleh berdiri tak? Boleh berdiri tapi tak boleh lama. So berdiri setakat yang dia mampu. Setakat yang dia mampu. Okey. Tapi kita lihat seterusnya nama Allah berkaitan dengan sujud. Sujud dalam dalam fiqh kata kita dituntut untuk melakukan sujud itu dengan 7 anggota. Kata Rasulullah SAW, umirtu an asjuda ala sab'. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. 7 anggota merujuk kepada ujung jari kaki, kemudiannya 2 kepala lutut, dan 2 tapak tangan, 6 dan juga dahi. Nabi bagi juga tunjukkan juga hidung termasuk dalam dahi. Ini 7 anggota. Wajib diletakkan ketujuh anggota ini pada tempat sujud untuk baru diistilahkan sujud yang sebenar. Kalau tidak diletakkan boleh menyebabkan salatnya batal, kecuali dia uzur. Ada uzur ni maknanya dia tak boleh nak sujud, dia duduk ke, ataupun dia sujud tetapi dia tak ada tangan ke, maka tak cukup lah. Gitu uzur katakan, tu tak boleh buat apa. Adalah keringanan di situ. Cuma kalau dia sihat, semayang dia sujud, dua-dua kakinya terangkat ketika sepanjang sujudnya. Ketika sujud, ada setengah orang dia semayang kaki dia dijongkitkan. Dia jongkitkan tak jejak pada tempat sujud, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah katakan. Wallahu a'lam. Jadi di sini mazhab Syafi'i dia meletakkan untuk sujud itu muka dahi dengan tapak tangan hendaklah jejak tanpa berlapik di tempat sujud. Dalam mazhab Syafi'i disyaratkan dahi dengan 2 tapak tangan tidak boleh berlapik. Tidak boleh berlapik dengan pakaian, dengan sarung tangan ke ataupun sesuatu dengannya. Dia kena directly tempat sujud. Tempat sujud. So maknanya kalau perempuan semayang telkung, maka telkung macam kata, dia tidak boleh tangan itu diletakkan di atas kain telkung dia. Dia kena direct pada tempat sujud. Dia kena letak tempat sujud. Tak. Wallahu a'lam. Kalau kain kita kata sejadah tu dah memang terpisah dengan kita, tak apalah. Kita letak atas sejadah tu tangan tu. Cuma dengan pakaian kita ni, kalau misalkan tangan tu panjang, lengan ni panjang, dia tak boleh ditutup, dilapik dengan pakaian yang bersambung dengan kita. Itu juga dengan dahi kata. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab Syafi'i, tapi dalam mazhab lain tidak ada masalah katakan. Sujud ni nama Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan dalam ibadat kita selain daripada sujud dalam salat, maka kita ada lagi 3 lagi sujud yang disyariatkan. Pertama sekali ialah sujud sahwi. Sujud sahwi. Yang kedua adalah sujud tilawah. Yang ketiga adalah sujud syukur. So kita ada 3 bentuk sujud selain daripada sujud dalam salat. Kita ada sujud tilawah, sujud sahwi dan sujud syukur. Ada sebahagian saya lihat di setengah-setengah tempat mereka sujud untuk doa lepas selesai daripada salat. Bukannya sujud sahwi, bukan sujud tilawah dan bukan sujud syukur, tetapi sujudnya kerana dia nak berdoa ketika sujud. Alasannya gitu. Tidak betul. Untuk di luar daripada salat saja-saja sujud untuk berdoa adalah
salah daripada dari sudut syarak, katakan. Tidak dinafikan bahawa seorang itu paling hampir dengan Allah, waktu yang paling hampir seorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala ialah ketika sujud. Hadis ini perlu dipahami dalam kita kata melihat kepada syarahnya, iaitu yang dimaksudkan dalam solat. Dalam solat ataupun yang berkaitan dengan yang sesuatu yang disyariatkan, contohnya sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur sahaja. Adapun semata-mata di luar daripada salat nak berdoa tapi dia duduk dalam keadaan sujud, itu tidak ada dalam fiqh. Sebab apa yang dilihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, di luar daripada salat untuk berdoa, Nabi suruh angkat tangan. Nabi suruh angkat tangan, doa angkat tangan. Innallaha yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi wa yurdu sifran. Jadi Allah Subhanahu wa taala malu dengan hamba-Nya yang mengangkat kedua belah tangan tanpa diberi apa-apa. Maknanya benda itu adalah kita kata satu arahan untuk kita nama Allah Subhanahu wa taala berdoa dengan mengangkat kedua belah tangan. Hadis umum nama Allah Subhanahu wa taala. Bukannya dalam keadaan sujud. So dalam fiqh tidak ada istilah kata sujud semata-mata kerana nak doa. Tidak ada, katakan. Nak doa dalam keadaan sujud ketika dalam salat. Yes. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Nabi doa ketika dalam sujud yang ada di dalam salat, bukan semata-mata sujud kerana nak berdoa. Tidak ada istilah. Dalam fiqh hanya ada 3 sahaja selain daripada sujud dalam salat, iaitu sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Itu 3 sahaja. Jangan duk pandai-pandai tambah lagi sujud sebab nak doa. Ada. Wallahu a'lam. Baik, kemudian hormati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat yang berkaitan dengan sujud sahwi dahulu. Sujud sahwi dari sudut bahasanya ialah sahwu, maknanya lupa, lalai dari sesuatu yang di sini ialah menurut syaraknya ialah lupa sesuatu dalam solat lah. Lupa sesuatu dalam solat. Sebab dia kaitan dengan solat, sujud sahwi. Orang yang meninggalkan, orang yang salat melakukan kecacatan dalam salatnya, maka hendaklah dia sujud pada akhir salatnya untuk menutupi kecacatan itu. Menutupi kecacatan. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata dalam hadis dalil pensyariatannya, hadis Zulyadain, ma'ruf nama Allah Subhanahu wa taala, hadis Zulyadain, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW salat zuhur atau asar, perawi dia ragu ada sama ada zuhur ataupun asar. Perawi kata Abu Hurairah dia bagi tahu salat apa, tapi dia lupa. Perawi dia lupa antara zuhur ataupun asar. Lepas tu dipanggil dipanggil salat ihdas salati al-ashi, katakan salah satu daripada salat petang, zuhur dengan zuhur ataupun asar. Nabi semayang 4 rakaat zuhur ataupun asar, Nabi semayang, katakan, lalu masuk dia salat tu rakaat yang kedua, Nabi terus bagi salam. Nabi beri salam. Bila Nabi beri salam, dalam baginda memberi salam, selesai 2 rakaat, lalu ringkasnya Zulyadain ni bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah salatnya telah dikasarkan ataupun Nabi engkau lupa ya Rasulullah? Lalu Nabi bersabda kepada para sahabat, aku tidak lupa. Maknanya Nabi yakin yang dibuat 4 dan dia yakin dia tak lupa. Dia tak lupa. Lalu sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, benarkah apa yang dikatakan bila Zulyadain kata bal nasita ya Rasulullah, bahkan kamu lupa ya Rasulullah. Jadi bila Zulyadain kata jawapan balik bahkan kamu lupa ya Rasulullah, Nabi tanya kepada sahabat-sahabat yang lain.
betul ke? Katakan, benar ke apa yang dikatakan oleh Zulyadain ini? Mereka menjawab, ya ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Maka ada sebagian misalnya mana mereka pun menganggukkan kepala, ru'usahum, mereka tundukkan kepala, anggukkan kepala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan safkan balik salat, saf yang ada, dan Nabi tambah lagi 2 rakaat yang lain. Kemudian Nabi buat sujud sahwi 2 kali. Sujud sahwi dua kali. Sujud sahwi rahmati Allah Subhanahu wa taala hukumnya sunat, sama ada dalam solat fardu maupun dalam solat sunat. Dia hukumnya adalah sunat. Jadi kalau orang lupa lupa sunat-sunat yang dituntut sujud sahwi, ataupun dia tambah sebab ragu bilangan rakaat, tiba nak sujud sahwi, dia lupa untuk sujud sahwi. Jadi jangan jadikan isu untuk kita semayang semula pula, sebab sujud sahwi hukumnya sunat. Maka sunat jika ditinggalkan tidaklah membatalkan salat, katakan. Tapi kalau ditinggalkan dengan sengaja, makruh hukumnya, sebab kita dituntut untuk sujud sahwi dalam keadaan kita lupa ataupun kita ragu dalam salat. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab Syafi'i jelas hukum sujud sahwinya adalah sunat, adalah hukumnya sunat. Wallahu a'lam. Baik. Untuk kaifiyah sujud sahwi macam Allah Subhanahu wa taala ialah 2 kali sujud selepas saja habis tasyahud. Mazhab Syafi'i dibuat sujud sahwi itu sejurus saja selepas selesai daripada tasyahud, sebelum bagi salam. Sebelum bagi salam. Itu mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab lain ada yang buat sebelum, ada yang buat selepas. Mazhab Hanafi contohnya, dia semua yang sama ada sunat yang kalau kita sunat ke ataupun yang ragu ke, dibuat selepas sujud itu dibuat selepas bagi salam. Mazhab Hambali ada sebahagian dibuat sebelum bagi salam, ada sebahagian dibuat selepas bagi salam. Ada. Lepas tu kadang-kadang orang yang tak tahu pergi Mekah, imam lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu imam tu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar 4 kali takbir, bagi salam. Yang belakang tak tahu apa, dah pening, macam mana ni nak buat apa ni, dah tadi dah bagi salam, tiba-tiba dia takbir lagi. Dah sebab tak biasa, dan memang jarang pun Imam Masjid Nabawi itu sujud sahwi, pernah berlaku. Memang pernah berlaku Imam Masjid Nabawi, Imam Masjid Haram sujud sahwi. Tetapi makmum, masalah isunya kat makmum. Ada sebahagiannya itu tak tahu. Dia mungkin sedar, mazhab Hanafi mungkin tak ada isu sebab dia biasa buat lepas bagi salam. Tapi mazhab Syafi'i, dia orang yang mazhab Syafi'i dia tak tahu kadang-kadang. Sebahagian besar tak tahu. Sebab dia mazhab Syafi'i hanya tahu sujud sahwi itu dilakukan sebelum bagi salam. Mana kalau orang duduk tasyahud, dia imam tu bagi salam, imam tu suruh sujud 2 kali sujud, dia orang tahu dah, ni sujud sahwi. Tapi mereka belum lagi biasa, tak pernah jumpa lagi sujud sahwi itu dilakukan selepas bagi salam. Sama juga orang mazhab Hanafi. Orang mazhab Hanafi tak pernah jumpa, kecuali kalau dia semayang kat Malaysia ke apa semua, kat luar negara, orang yang dah keluar tahulah. Tapi kalau dia duduk kat Pakistan, katakan dia hanya fokus pada mazhab Hanafi saja. Tiba-tiba ada orang mazhab Syafi'i jadi imam, maka dia buat sujud sahwi sebelum bagi salam dan selepas tasyahud. Dia orang pun pening juga. Kalau orang kampung, apa sujud apa, begitulah sebaliknya, katakan. Wallahu a'lam. Sekadar makluman,
Di Mekah ada orang mazhab Hambali di Mekah, mazhab Hambali, maka mereka ada perkara-perkara yang dalam salat yang menyebabkan dia sujud sebelum bagi salam, ada yang dibuat selepas bagi salam. Wallahu a'lam. Okey. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sunat ketika sujud itu membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan lupa. Ianya disebut dalam kitab Al-Majmu' dan juga kitab Mughni dan Hasyiah Qalyubi wa Mayrah. Wallahu a'lam. Subhana man la yanamu wa la yashu disebut dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, menyatakan dibaca begitu dalam sujudnya. Tapi kalau orang itu membaca subhana rabbiyal a'la ataupun sekali dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pun tidaklah ada isu. Ada. Boleh dibaca juga. Tidak semestinya subhana man la yanamu wa la yashu. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian membaca Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sebab-sebab sujud sahwi. Ada. Imam Abi Syuja' dia kata wal matruku min as-salati salasatu asya' fardun wa sunnatun wa hay'atun fal fardu la yanubu anhu sujud sahwi bal in dzakarahu waz zamanu qaribun ata bihi wa bana alayhi wa sajada lis-sahwi. Kata Imam Abi Syuja' rahimahullah taala, ada 3 macam perbuatan yang ditinggalkan dalam salat. Yang fardu, yang sunat dan hay'ah. Sunat hay'ah. Fardu tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi, tetapi jika dia ingat dan tempohnya masih dekat, maka ia melaksanakan dan melanjutkan salatnya, lalu selepas itu melakukan sujud sahwi. Melakukan sujud sahwi. Kita baca dulu Abi Syuja', matan Abi Syuja' ni. Idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila seorang di antara kalian ragu dalam solatnya sehingga ia tidak tahu berapa rakaat dalam solat, 3 ataupun 4, maka hendaklah dia membuang keraguan dan melanjutkan berdasarkan apa yang diyakini, lalu bersujud 2 kali sebelum mengucapkan salam. Jika ia salat 5 rakaat, maka sujud tersebut menggenapkan salatnya, dan jika dia salat sempurna 4 rakaat, maka sujud tersebut adalah menghina syaitan. Itu kata Imam itu kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata lagi Abi Syuja', wal masnun la ya'udu ilaihi ba'da talabbusi bighairi lakinnahu yasjudu sahwi. Mengenai perbuatan yang disunatkan, ia tidak perlu kembali melaksanakannya setelah melaksanakan perbuatan itu, akan tetapi hendaklah dia melakukan sujud sahwi. Kalau sunat yang kita ada 2 sunat kan, sunat yang dipanggil sunat hay'ah, dan satu lagi sunat ab'ad, katakan. Mana sunat ab'ad tadi adalah sunat-sunat yang dituntut untuk dia melakukan sujud sahwi jika dia lupa dan tak perlu diulang sunat-sunat tersebut. Adapun tertinggal sunat-sunat hay'ah, nama Allah, kata Imam Abi Syuja', adapun sunat-sunat hay'ah ia tak perlu kembali melakukannya jika telah ditinggalkan dan tidak perlu sujud sahwi. Itu ringkasan dalam mazhab lah, katakan kita ambil satu persatu. Meninggalkan rukun dalam solat. Meninggalkan rukun dalam solat. Apabila seorang itu meninggalkan salah satu fardu rukun yang 13 yang disebutkan sebelum ni, wajib dilakukan, dan dia tidak cukup untuk sujud sahwi semata. Dia kena buat semula, kerana hakikat solatnya tidak didapati
tanpa rukun-rukun tersebut. Maknanya solatnya tadi tidak sah tanpa rukun. Akan tetapi jika meninggalkan fardu kerana lupa ataupun ragu sedang dia dalam solat, tidak diiktibarkan apa yang dilakukannya selepas fardu yang ditinggalkannya, sehingga dilakukan dengan apa yang ditinggalkannya kemudian dilakukan dengan selepasnya. Maksudnya macam Allah ringkasannya kayak sini. Kalau seorang itu misal kata dia meninggalkan sujud yang kedua, dia tinggal sujud yang kedua, maka hendaklah dia, katalah dia dah naik, dia dah pergi, dia lupa sujud yang kedua. Ketika itu ketika dia ingat, maka dia kena turun untuk sujud, tambah lagi sujud, dan di akhir nanti dia hanya perlu sujud sahwi, dengan syarat dia ingat rukun tersebut sebelum masuk rukun yang sama pada rakaat yang berikutnya. Maksudnya apa? Kalau kata dah dia lupa sujud yang kedua, dia teringat masa dia dia dah masuk rakaat kedua, ketika sujud rakaat kedua tu baru dia teringat yang sebelum ni, rakaat yang sebelum dia lupa sujud yang kedua. Nah, ketika itu salatnya rakaat yang pertama itu dianggap sebagai batal. So dia kena tambah satu lagi rakaat nanti. Dia kena tambah satu lagi rakaat. Jika dia ingat sebelum sampai pada rukun yang sama pada rakaat yang berikutnya, maka dia boleh turun balik. Dia boleh turun balik. Dia boleh turun balik untuk sujud. Wallahu a'lam. Itu kalau dia tinggal barang yang rukun katakan. So dia boleh ulang balik. Tetapi kalau dia dah melebihi satu dia ingat pada rakaat yang berikutnya pada tempat yang sama, maka dikira rakaat itu terbatal. Rakaat yang pertama itu kira terbatal. Wallahu a'lam. Okey. Begitu juga macam Allah Subhanahu wa taala, kalau dia lupa dia syak bilangan rakaat. Bila dia syak bilangan rakaat, dia akan misal kata kalau dia imam, ini kes yang selalu berlaku. Untuk makmum akan mengingatkan subhanallah, tapi imam lupa. Imam tu bangun, imam tu ragu 3 ke 4, dia pun bangun, dia ragu, dia pilih 3 lah. Jadi makmum pun sebut subhanallah. Jika makmum dah sebut subhanallah, imam tadi yakin dengan peringatan makmum, maka dia kena wajib ke atasnya turun untuk tasyahud, dan diakhiri dengan sebelum bagi salam sujud sahwi. Jika imam itu berdiri dan diingatkan oleh makmum subhanallah, tapi imam itu masih lagi meneruskan salatnya, maka imam itu tak lari daripada 2 keadaan. Pertama, dia telah yakin bilangan tapi dia tambah je. Dia dah naik, dia malu nak turun, dia terus sambung, walaupun dia tahu dah bilangan tu dah lebih daripada 4, dah lebih daripada bilangan rakaat yang sebetul. Maka ketika itu salat imam batal. Salat imam batal, salat makmum sah. Maknanya makmum tadi boleh kita kata 2 keadaan. Makmum tadi boleh mufaraqah, boleh mufaraqah. Dan bila boleh mufaraqah macam Allah Subhanahu wa taala, kita kata itu pilihan yang ada lah. Yang pilihan yang kedua yang dia ada ialah yang ada pada makmum, ialah tunggu sampai imam itu turun. Kita ambil sangkaan yang baik pada imam masih lagi kita kata yakin yang dia lupa.
Imam masih lagi yakin bilangan rakaatnya tidak cukup. Imam masih lagi yakin bilangannya tidak cukup. Maknanya apa yang ditegur oleh makmum tadi tak betul. Dia tetap berpegang bahawa dia ragu bilangan rakaat belum cukup. Jadi imam tadi dia akan naik, dia akan baca Fatihah apa semua, dia akan duduk di antara dua sujud, dan sujud yang dia akan sujud yang pertama, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua dan duduk tasyahud. Maka barulah makmum boleh baca tasyahud, dan imam baca tasyahud sama dikatakan, dan sebelum bagi salam sujud 2 rakaat, 2 kali sujud sahwi. Okey, dua kali sujud yang dipanggil sujud sahwi. Wallahu taala alam bisawab. Persoalan lain jika ada makmum sebahagiannya ikut imam. Sebahagiannya ikut imam pun sama, dia tak lari daripada dua keadaan. Dia pun sedar dan yakin dengan apa yang diteguhkan oleh makmum yang lain. Sebahagian naik, sebahagian duduk. Yang duduk tegur imam. Hak yang lagi yang sebahagian ni dia lalai, dia ikut je imam, dia pun tak tahu bilangan rakaat berapa. So kalau dia naik tadi dalam keadaan masih juga ragu dan yakin pada imam, maknanya dia ikut imam tu bilangan rakaat tu, dan yang bangun tadi tak percayakan yang makmum yang lain, maka tuan-tuan mati Allah, boleh dia teruskan sembahyang. Tetapi kalau dia dah yakin bilangan, baru dia sedar dah cukup 4 rakaat, patutnya dia duduk, dia tasyahud akhir, katakan. Tapi dia dah ikut imam lah, katakan. Ikut je lah imam, katakan. Dia yakin, tapi dia ikut imam, sembahyang dia batal. Kenapa Ustaz sembahyang dia batal? Sebab dia ikut imam sedang dia dah yakin bilangan rakaatnya cukup. Sebab bilangan salat tak boleh ditambah dengan sengaja, katakan. Tak boleh ditambah dengan sengaja. Jadi kita katakan kalau mereka masih juga ragu seperti mana ragunya imam, tak ada masalah untuk dia terus salat tambah, ikut imam. Tetapi dia dah yakin, tiba-tiba imam naik, dia ikut je lah imam, katakan. Tahu dah cukup 4 rakaat, maka ketika itu salat makmum batal. Batal. Wallahu a'lam. Adapun meninggalkan sunat-sunat ab'ad, sunat-sunat ab'ad ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata sunat ab'ad ni antaranya ialah kunut tasyahud awal, duduk tasyahud awal, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud awal menurut pendapat yang lebih zahir, dan selawat ke atas keluarga Nabi ketika sujud ketika tasyahud akhir. Hak tu 5 perkara nama Allah yang sujudnya perlu ditampung dengan sujud sahwi. Ada kunut tasyahud awal, duduk tasyahud awal, selawat ke atas Nabi selepas tasyahud awal. Kalau tasyahud yang kedua, tasyahud akhir tu rukun, ni tasyahud yang pertama. Ada tasyahud awal. Kemudian maka Allah Subhanahu wa taala yang kelima ialah selawat ke atas ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam selepas masa ketika tasyahud akhir. Masa ketika tasyahud akhir. Wallahu taala a'lam bissawab. Itu sunat-sunat ab'ad dalam mazhab Syafi'i yang dituntut untuk sujud sahwi jika terlupa. Jika terlupa. Wallahu a'lam. Adapun meninggalkan sunat hay'ah seperti mana yang saya sebutkan tadi, tidak perlu ditutup dengan ditampung dengan sujud sahwi. Contohnya lupa doa iftitah, lupa baca bacaan dalam sujud subhana rabbiyal a'la, lupa tak baca, katakan lupa, maka tak perlu disujud sahwi, katakan. Tak perlu sujud sahwi. Wallahu a'lam. Itu dia nama Allah Subhanahu wa taala. Kita kata sujud
kita kata berkaitan dengan sujud, dipanggil sujud sujud sahwi. Cuma tinggal persoalan sikit macam Allah, beberapa persoalan yang perlu kita tahu. Untuk sunat hay'ah, dia tidak perlu mengulang. Dia tak perlu mengulang. Contohnya dia lupa isti'adzah kan, dia dah baca Fatihah ni, dah start baca Fatihah, dah baca alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, lupa isti'adzah, ulang balik. Tak perlu. Dia lupa baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, tak perlu diulang. Teruskan. Itu sunat hay'ah. Adapun macam Allah Subhanahu wa taala untuk tasyahud awal pun sama. Kata tasyahud awal adalah sunat ba'd. Demikian juga duduk untuk tasyahud awal. Sekiranya seorang salat lupa tasyahud awal bersama duduknya, atau lupa tasyahud sahaja, seperti dia duduk dan tidak membaca tasyahud, atau tidak pandai baca tasyahud, lalu diingat setelah bangun untuk rakaat ketiga telah berdiri tegak, maka haram kembali dia duduk untuk sujud, untuk tasyahud, katakan. Dia dah berdiri tu, dah berdiri, maka tak boleh dia turun balik untuk sujud. Sebab kadang-kadang ada setengah tu, dia tengok imam bangun terus lepas tasyahud, imam lepas tasyahud awal tu, imam tak buat tasyahud awal, pada rakaat kedua, lepas je sujud yang kedua, imam terus berdiri. Tak. Makmum duduk tasyahud awal. Yang makmum ni duduk tasyahud awal, dia akan sebut subhanallah. Subhanallah. Dia nak suruh imam tu turun balik, tak boleh. Maka haram untuk itu. Mana boleh batal semayang imam tadi ketika diminta untuk imam tu turun tasyahud awal. Tak boleh, tak perlu. Jadi makmum pun kena ikut imam, tak perlu baca tasyahud ketika itu. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bi. Tak payah nak baca sujud, tak payah nak baca tasyahud. Ketika itu makmum kena ikut imam, bukan imam kena ikut makmum. Ada setengah tempat tu, saya pernah sekali lupa tasyahud awal, dia punya suruh seolah macam nak suruh duduk balik. Subhanallah, saya berdiri, subhanallah, lagi ramai sebut subhanallah. Saya terus baca Fatihah. Mana terus masuk rakaat yang ketiga. Masuk rakaat ketiga, lepas mayang selesai semua mayang semua, saya kata masa kuliah, topik tu kebetulan minggu lepas baru belajar. Bila dia tegur tentang macam Allah, kita orang lupa, Ustaz. Macam mana kata dah lupa, kata dimaafkan lah, kata tak. Ada setengah tempat itu sampai mufarakah dengan imam tu lupa tasyahud awal lah. Imam tu tak ikut pun, tak turun seperti mana yang dikehendaki oleh makmum. Sedangkan ketika itu tidak boleh untuk imam turun balik. Situasi yang macam mana yang kita boleh turun balik, Ustaz? Baru nak gerak sikit ni, makmum dah sebut subhanallah, boleh duduk balik. Itu pun ada setengahnya mengatakan bahawa tidak lebih kadarnya berdiri jangan lebih daripada paras rukuk. So kalau dah berdiri lebih daripada paras rukuk, macam Allah Subhanahu wa taala, dia tak boleh dah turun, dia kena terus berdiri. Wallahu a'lam. Jadi makmum hanya tugasnya beritahu saja subhanallah, dah sekali cukuplah. Imam mesti dah tahu. Kuatkan sikit suara tu, subhanallah, dah mengatakan. Tidak ada masalah. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala untuk doa kunut telah jelaskan bahawa doa kunut juga termasuk dalam sunat ab'ad. Demikian juga berdiri untuk kunut. Sekiranya orang yang salat meninggalkan kunut lalu teringat dalam sujudnya, tidak perlu kembali kepadanya kerana dia telah melakukan fardu sujud. Sekiranya dia dah lakukan fardu sujud.
Nanti kalau dah sujud baru teringat, tak perlu diulang naik berdiri balik. Makmum sebut ialah subhanallah. Tapi sekiranya teringat sebelum meletakkan semua anggota sujud, sebelum meletakkan semua anggota sujud, maka boleh kembali. Boleh kembali kerana dia belum melakukan fardu sekalipun telah meletakkan sebahagian anggota sujud seperti dahi sahaja. Ataupun lutut dan tangan, maka dia boleh kembali untuk kunut. Sujud untuk kunut, as long selagi mana dia tidak sampai pada rukun yang sempurna sujud, boleh. Kalau ada orang ingatkan, boleh dia berdiri balik. Mazhab Syafi'i. Contohnya tadi dia sebut, kalau kita tidak sujud, belum sempurna sujud, baru letak kaki je, ataupun baru letak tangan, orang belakang subhanallah, dia boleh bangun balik untuk doa kunut. Itu kita kata mazhab dan mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia dah sujud komplit, mana semua dah anggota sujud dah legak, dia tak boleh naik balik dah. Dia tak boleh naik dah. Wallahu a'lam. Kita kata kalau dia dah turun macam Allah Subhanahu Wa Taala, dia kadang-kadang ada setengah tu yang tak tahu tu dia terus dia turun. Baru rukuk, baru sampai, belum sujud lagi, baru sampai paras nak turun kan, dia katakan orang belakang subhanallah, tapi dia terus turun ni, dia katakan. Ketika ini bagaimana Ustaz? Dia tak bangun, maka kita kata salatnya tetap sah, makmum kena ikut walaupun imam tu tak naik balik, tak berdiri balik untuk doa kunut, salatnya tetap sah. Kenapa? Kerana doa kunut sendiri adalah hukumnya sunat. Faham kan? Wallahu a'lam. Jadi itu dia tentang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata perkara yang berkaitan dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam bisawab, mengatakan. Okey. Ada nak tanya soalan? Mengatakan. Kalau ada. Ya mana? Ya, betul. Dia kena ulang balik. Dia kena ulang. Maknanya katalah ketika rukuk baru dia teringat sujud yang rakaat pertama sujud tak cukup, katakan, maka dia kena turun untuk terus turun untuk sujud sekali je lah. Maknanya dimulakan dengan duduk antara dua sujud dan kemudian sujud. Sebab dia takkan berlaku kalau sujud yang kedua tu, kecuali dia juga terlupa untuk dia tak buat duduk di antara dua sujud. So dia just duduk antara dua sujud, kemudiannya sujud yang kedua, dan kemudian dia berdiri. Dalam keadaan ini makmum, masalahnya dekat makmum. Kalau kita ni imam, kadang-kadang makmum ni dia tak alert, ataupun dia rasa pelik, apa pak imam ni. Jadi makmum pun kena faham, faham innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikut, So selagi perbuatan imam itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan salat, maka makmum kena ikut. So dia tak boleh nak persoalkan kenapa. Nak persoalkan selepas selesai daripada sembahyang, ataupun kaedahnya yang tadi membaca subhanallah.
Tu je yang ada nyata. Ada wallahu a'lam. Jadi kalaulah berlaku misal kata apa ni, in case imam masuk rakaat kedua, imam ingat dah habis, dia pun duduk tasyahud dan dia baca tasyahud. Kemudian habis je tasyahud tu, dia terus Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum ni Pak imam ni baru rakaat kedua dia bagi salam. Boleh tak makmum tegur subhanallah? Yes, boleh. Subhanallah. Ada. Imam dah bagi salam ni. Ada. Maka apa yang perlu pada imam, dia daripada duduk tasyahud tadi, dia terus bangun. Allahu akbar. Boleh ke Ustaz? Boleh. Tadi dah bagi salam? Yes, tak ada masalah. Berdasarkan hadis yang dalam hadis Zulyadain tadi, yang Nabi tambah 2 rakaat walaupun dah beri salam. Tak boleh juga berlaku kadang-kadang kan, kita imam bukanlah kata dia ni kita kata apa akan sentiasa ingat dia semua kan, boleh jadi lupa, namanya pun manusia kan. Kalau berlakulah begitu, memanglah jarang tak pernah berlaku, jarang-jarang berlaku, tapi kalau sekali-sekala berlaku, kita akan confuse katakan. Sebab kita tak tahu. So apa yang kita lepas tu sentiasa pengajian itu sentiasa je ada, kita belajar. Ingat ada setengah tu tempat Ustaz, nanti semayang buat lupa Ustaz. Saya kata mana boleh semayang buat lupa. Sebab nak praktik, konon-kononnya nak praktik apa ni sujud sahwi itu macam mana keadaannya katakan. Mana boleh semayang, mana boleh main lupa-lupa gitu. Dah tahu dah, kena buatlah. Tak boleh main apa ni tinggal-tinggal tanpa uzur macam Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Okey, ada lain nak tanya? Yes. Kalau kita kata dia makmum dah selesai, makna makmum pun ikut follow juga, bagi salam juga, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu ditegur Pak Imam tadi semayang zuhur tu, semayang ni tadi Pak Imam buat 2 rakaat je, kita orang ikut imam ni, kita kata. Banyak juga perkataan tu, tegangan sikit kan, dia katakan banyak imam buat 2 rakaat je, katakan. Patutnya 4. Oh iya ke? Dia katakan. Tanya lain, betul ke saya buat 2 rakaat? Betul. Yang lain pun kata betul. So tidak ada masalah untuk dia tambah lagi 2 rakaat, dan semua makmum bangun untuk tambah 2 rakaat lagi, seperti mana hadis Zulyadain. Wallahu a'lam. Kata kalau apa ni follow imam dan bagi salam sama dengan imam ketika imam dah sembahyang 2 rakaat, pada solat yang ada 4 rakaat, makmum pun follow imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian barulah makmum tu tegur imam, Pak Imam sembahyang 4 rakaat, patutnya imam sembahyang 2 rakaat je ni, katakan. So ketika dah apa ni imamnya dah buat confirmation daripada yang lain, maka boleh imam tu safkan balik saf dan kemudian tambah je 2 rakaat lagi, dan diakhiri dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Itu cara yang ada. Tapi setengah tempat dia tak tahu, dia buat solat semula. Dia akan solat semula. Nak mengelakkan apa ni kesalahfahaman tadi tu, mengatakan, ataupun tak tahu ke mengelakkan apa ni, nak cara mudah setengah tu, dia buat solat semula saja. Wallahu a'lam. Macam ada solat hari raya, dia tak solat setahun 2 kali. Walaupun dia sendiri imam tu sendiri dah mengingatkan, kita sembahyang Jumaat, sembahyang hari raya ni, rakaat pertama ada 7 kali takbir, rakaat kedua ada 5 kali takbir tambahan. Lah imam tu sendiri lupa. Imam tu sendiri yang lupa. Makmum pun lupa juga.
Makmum follow je. Sebab imam contohnya imam kata apa ni, lepas contoh lain kita katakan dia semayang terus baca Fatihah. Semayang raya ke? Sepatutnya semayang raya kan ada tujuh kali takbir pertama tu, dia baca Fatihah. Makmum pun tegur subhanallah. Dah baca Fatihah ni, boleh tak imam tadi stop Fatihah, dia buat apa ni, takbir tu? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Sebab dah terlepas waktunya. Waktunya dah terlepas. Jadi tak perlu diulang. Tak perlu diulang takbir tersebut kerana dia telah masuk pada rukun dah. Itu bacaan Fatihah. Dia dah masuk bacaan Fatihah. Kalaupun dia dah habis sembahyang, makmum memang lepas habis sembahyang, dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makmum datang, Pak Imam, bukankah sembahyang hari raya ni kita ada takbir, pada rakaat pertama ada 7 kali takbir, rakaat kedua ada 5 kali takbir selepas sebelum baca Fatihah. Saya tak buat ni, kata. Tak buat. Perlu ke dia solat semula sembahyang raya tu? Tak perlu. Tak. Sebab ada setengah tempat sembahyang hari raya 2 kali. Sebab apa? Sebab Pak Imam lupa yang takbir tu. Sebenarnya tak perlu diulang, katakan. Saya pernah sekali ada satu hari raya tu, orang telefon pagi-pagi ni, orang telefon, Ustaz, imam serupa takbir yang berulang-ulang kali tu, rakaat pertama dengan rakaat kedua. Saya kata, habis Pak Imam buat apa? Kita orang sembahyang semula lah. Kita sembahyang semula lah, katakan. Saya tak, sebenarnya tak perlu sembahyang semula. Sebab apa? Sebab ianya sunat. Kalau dah terlepas daripada waktunya, tak perlu diulang. Wallahu a'lam. Jadi itu, ada lagi nak tanya? Ya, mak. Memang ada pandangan yang mengatakan apa ni, membaca takbir tadi selepas apa ni bacaan kita terlepas Fatihah, katakan. Tetapi macam Allah Subhanahu wa taala, itu mazhab lainlah, katakan. Kalau dia memang pegang mazhab tu lainlah. Tapi dalam mazhab Syafi'i dilakukan selepas apa ni takbiratul ihram, sebelum baca Fatihah. Jadi selepas doa iftitah apa semua, katakan. Wallahu alam. Kalau kita ikut dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia mazhab lain, wallahu alam lah. Kalau ada yang kita follow jadi makmum, dia melakukan, memang kita tahu di mazhab tu untuk dia buat takbir itu selepas apa ni Fatihah, ya kita ikut, tak ada masalah. Kita ikut pun tidak ada masalah. Wallahu alam. So kalau kita semayang, contohnya kita berada dekat UK ke, kita berada dekat negara-negara lain kan, semayang raya, orang raya balik kampung, dia raya pergi apa, melancong. Sekarang trend semayang raya kat mana? Kita orang raya dekat Sydney, Ustaz. Oh jauh. Raya kat mana? Australia, katakan, New Zealand, katakan. Kat New Zealand kita boleh semayang raya kat mana-mana kita nak. Kalau nak semayang nak raya awal, kena pergi masjid ni. Kalau nak lewat sikit, pergi masjid ni. Lewat sehari semayang ni. So kadang-kadang dekat setengah-setengah negara, dia apa ni, tempat tu dia ada yang follow Mekah, ada yang tak follow Mekah. Macam-macam. Jadi orang ni mungkin raya awal, yang ni raya lewat. Jadi nak raya awal pergi masjid. Macam kita dulu lah. Apa, Perak dengan Selangor. Dulu zaman 90-an dulu tak. Selangor belum raya, Perak dah raya. Pakak-pakak pergi Perak lah. Sebab raya awal sehari, kata tak. Jadi macam Allah Subhanahu wa taala katakan, kalau kita sembahyang kat luar, ikut imam je lah. Imam ni katakan, kalau imam tu buat mazhab dia buat lepas Fatihah, katakan, so kita follow. Jadi imam tidaklah kata salatnya jadi batal. Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah saja ketika mengimami apa ni orang-orang yang bermazhab mazhab Hanafi, dia tidak baca doa kunut, kerana hormatkan imam
pandangan Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala, wallahu taala alam bissawab. Yaman. Maknanya kalau ketika makmum itu selepas beri salam dia kena tegur. Tambah je satu rakaat. Tambah je satu rakaat. Kalau kata makmum lain tak perasan, dia perasan, katakan, ataupun ada 2-3 orang yang perasan, dia dah tegur tapi imam tu masih lagi teruskan solat. So yang 2-3 orang ni boleh follow terus habis sama dengan imam, tak ada masalah. Selesai semayang, dia kena beritahu imam. Yang imam ni tadi lupa sujud. Satu kali dia lupa sujud. Dia patutnya lupa sujud yang kedua. Yang pertama dia buat, yang kedua tu dia tak buat. Jadi jika imam tu yakin dengan dengan kita, yang memberitahu tu, maka imam dengan makmum yang keseluruhannya kena tambah lagi satu rakaat. Dan tak naiklah, dia lah tak sah balik takbir, kemudian sujud sahwi sebelum bagi salam. Wallahu a'lam. Dan makmum kalau nak tanya apa semua lepas selesai, katakan. Ada situasi itu hanya dibenarkan untuk kita kata untuk bertanyakan tentang memberitahu imam yang imam lupa saja. Imam lupa sujud yang kedua pada rakaat yang pertama ataupun kedua ataupun ketiga. Jadi nak tanya sebarangan soalan nak tanya ke, nak berborak ke apa ke, nak bincang ke apa ke, selesaikan sembahyang dulu. Dan perlunya imam menjelaskan selepas selesai daripada sembahyang tu, boleh, harus untuk dia terangkan apa situasi yang berlaku, wallahu alam, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi tegur selesai sembahyang, Nabi tegur para sahabat yang menepuk tangan, ketika ada Nabi sembahyang bersama dengan para sahabat tu. Abu Bakar mengimami salat, sebabkan Nabi mungkin ada urusan lewat, jadi orang semua dah tunggu lama. Jadi sahabat-sahabat kata, wahai Abu Bakar, kamulah jadi imam, katakan. Nabi mungkin lambat, katakan. Sedangkan Abu Bakar dah jadi imam, dah start salat. Ketika itu Nabi datang, sahabat-sahabat yang belum takbir ni, belum takbiratul ihram lagi, membuat ruangan untuk Nabi masuk sampai ke depan, duduk sebelah kanan imam, sebelah kanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan bila keadaan Nabi ke depan tu, sahabat-sahabat tepuk tangan, tepuk tangan, makin ramai yang tepuk tangan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia rasa pelik, apa hal orang tepuk tangan ni ke belakang, sehingga menyebabkan dia menoleh ke sebelah kanan, nak tahu apa benda yang berlaku. Dia toleh sebelah kanan, dia terus perasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia perasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beri isyarat supaya Abu Bakar teruskan salat, tapi Nabi Abu Bakar tidak meneruskan salat. Bahkan Abu Bakar ke belakang, Nabi ke depan. Bila Abu Bakar dah ke belakang, Nabi ke depan lah. Selesai daripada solat, dah habis sembahyang, Nabi pun kata ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tak teruskan solat? Tengok, persoalan tu ini berlaku selepas habis sembahyang. Jadi pertukaran itu, kalau makmum ni duk jangan kata, itu macam mana sembahyang aku ni, imam bertukar ke apa. Tak boleh. Nak bercakap apa semua selepas selesai, kan? Nak bertanya apa semua selepas selesai. Sebab itu Nabi pula lepas tu, Nabi bagi teguran kepada para sahabat. Kita kalau lelaki, kalau nak tegur
imam hanya cukup dengan menyebut subhanallah. Adapun tasfiq itu untuk perempuan dalam solat, katakan. Jadi kita kata nanti mungkin ada bila masuk ada persoalan, beberapa persoalan dipanggil boleh ke imam bertukar dengan makmum yang di belakang? Imam jadi makmum, makmum jadi imam. Boleh, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Ada situasi-situasi yang boleh menyebabkan pertukaran imam tadi, dan boleh continue terus solat. Dalam kes ada ramai yang dapat video imam tak boleh nak mengeluarkan suara, ataupun dia baca tak komplit, ataupun tak, suara tak keluar, ataupun sebab terlalu batuknya terlalu kuat, katakan, ataupun kerap menyebabkan dia tak mampu untuk teruskan bacaan. Lalu imam tersebut ke belakang, makmum yang belakang tu ke depan, dan teruskan salat. Dan itu harus boleh berlaku dalam salat kita. Kadang-kadang itu macam itulah, bila kita tak tahu keadaan itu berlaku, macam mana nak buat. Lagi imam yang tak tahu, aku tak suara tak ada keluar dah. Jadi imam, kalau sepatutnya imam tu dia boleh je, kita kata dia ke tepi, dia bagi isyarat saja dengan tangannya. Masalahnya makmum pun tak tahu apa hal Pak Imam ni, tiba-tiba tangan dia ni, dia pun tak tahu. Ataupun imam tu tahu, makmum tu tahu, tapi dia tak mampu nak jadi imam. Sebab itu yang belakang imam adalah orang yang tak tahu cara. Kita katakan penting yang belakang imam ni mengetahui. Lepas ni tak nak siapa duduk belakang imam, berat. Tak kena faham tugas dia, katakan. In case apa yang berlaku pada imam, dia kena ambil tempat. So isyarat, isyarat je ke depan, katakan. So makmum kat belakang yang nak ganti dia tu kena tahulah. Dia tahu keadaan, situasi. So bolehkah dia ganti? Yes, boleh, tak ada masalah. Seperti mana yang dilakukan oleh Abu Bakar dengan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Okay, lain? Boleh praktis tempat lain, tak ada masalah. Kalau misal kata kita orang biasa, tiba-tiba datang mufti sebelah, boleh tak saya ke belakang, Ustaz, dia katakan, biarkan mufti jadi imam? Kita harus boleh, tak ada masalah. Tidak ada masalah kat situ. Wallahu a'lam. Tapi kita kata tidaklah berlaku macam tu. Kebiasaannya tidaklah berlaku dah imam terus jelah imam, katakan. Cuma dalam kes yang Nabi dengan sahabat, Nabi dengan Abu Bakar tadi, Abu Bakar kata tidak pantas untuk anak Abi Quhafah duduk di hadapan Nabi SAW. Atas ihtiram pada Nabi SAW, lalu dia ke belakang. So jika berlaku situasi yang lain, dia katakan ada orang yang lebih afdal untuk jadi imam di belakang, dia katakan boleh tak dibuat situasi itu, buat seperti itu. Ya harus, dia katakan, untuk dia buat begitu, dia katakan. Tetapi apa yang berlaku hari ini, kadang-kadang dia kata imam dah duduk depan saf salat, diteruskan imam. Itu yang berlakulah, dia katakan. Kecuali kalau imam tadi tidak mampu untuk nak teruskan sebabkan sakit atau suara hilang ke, wallahu a'lam. Itu yang makmum belakang dia tahulah. Okey, imam boleh percaya, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Dia katakan orang selagi Islam dia adalah orang Islam, makna dia boleh percaya, dia katakan. Dia boleh percaya. Dia yang asal, hukum asal boleh dipercayai.
Kalau kafir, hukum asal tak boleh dipercayai. Itu beza Islam dengan kafir, nyatakan. Wallahu a'lam. Okey. Jadi setakat itu saja yang sempat saya kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit pencerahan tadi, insya-Allah dapat kita ambil manfaat daripadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.